wasallam. Kita berjumpa kembali dalam majelis ini, Kembara Jiwa, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih berada di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, dan kita berada pada masa separuh akhir dari bulan Ramadan. Pada masa 10 akhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan galakkan kita untuk lebih lagi giat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Semoga usaha baik yang kita lakukan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbincangan kita dalam majlis ilmu kita di petang hari ini masih berkaitan dengan satu peristiwa besar dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Badar, di mana perang tersebut terjadi pada bulan yang mulia ini. Dan lebih tepatnya ia terjadi pada 17 Ramadan, dan insya Allah malam ini ataupun esok hari adalah hari yang bertepatan dengan peristiwa besar yang terjadi di dalam sejarah umat Islam ini. Ikhwati fillah, mazala hadisuna an hadisatin min al-ahdas allati waqa'at fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadathun lahu ahamiyatun kubra fi tarikhi al-Islam wal muslimin, ala wa hiya ghazwatu Badr allati farraqa Allahu biha baina al-haqqi wal batil. Al-harb al-ghazwah allati nasara Allahu fiha al-Islam wal muslimin. Hadhihi al-ghazwah حدثت في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر الكريم، ونحن الآن في النصف الأخير من شهر رمضان، ويتوافق هذا بهذه الواقعة العظيمة في تاريخ الإسلام والمسلمين، وسنستفيد من هذه الغزوة دروسا وعبرا. وسيلقي فضيلة الشيخ منتصر عبد الباسط المحاضرة حول هذه الغزوة المباركة. واختصارا للوقت نؤتي الفرصة كاملة لفضيلة الشيخ لإلقاء المحاضرة. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. تفضل يا مولانا. بارك الله فيكم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة، وأحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نذكركم بداية باستحضار النيات الصالحة في مثل هذه اللقاءات المباركة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المجالس مجالس الذكر تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله سبحانه وتعالى في من عنده. والرزق على قدر النية، يعني كلما كانت نيتك صالحة وجئت وأنت وجلست هذا المجلس وأنت تريد أن تفهم دينك وأن تزداد حبا لدينك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباد الله الصالحين، كلما رزقك الله عز وجل من المعاني ومن العواطف ومن الخواطر ما يزيد إيمانك ويصلح شأنك. Pada permulaan, Fadilatul Syekh mengingatkan kita untuk memperhatikan niat kita agar niat kita cantik dan sempurna dalam hadir di dalam majlis ilmu ini. Majlis ilmu adalah satu majlis yang kita tahu para malaikat akan berhimpun untuk memberikan naungan padanya, membawa ketenangan dan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita sebagaimana apa yang niatkan. Sesiapa yang mahu memahami agama, siapa yang mahu menambahkan kecintaan kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kita kefahaman, dan Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kita
ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita. هذا أيها الإخوة هو الجزء الثاني في محاضرتنا عن غزوة بدر الكبرى التي سماها الله عز وجل يوم الفرقان، يعني اليوم الذي فرق بين الحق والباطل. وهذه الغزوة يعني القرآن ذكرها باسمها في سورة آل عمران، قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وسورة الأنفال كلها نزلت يعني تقريبا بعد غزوة بدر، تعلق على غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة لها أهميتها الشديدة، والصحابة رضوان الله عليهم سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول: كنا نحفظ ونعلم أبناءنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن، كما نعلمهم السورة من القرآن، يعني كما يحفظون السورة من القرآن يحفظون غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يا أيها الأحبة؟ لأنها التطبيق العملي لأوامر الإسلام، والناس تحب أن ترى الصورة واقعية، تحب أن تعرف الأحداث الواقعية التي حصلت، وليس مجرد النظرية أو مجرد القواعد الإنشائية، وإنما شيء عملي حصل. وهذا هو ما حصل في الغزوات، التطبيق العملي للقرآن وللسنة ولأوامر الإسلام. Ini adalah bahagian yang kedua untuk kita mempelajari tentang peristiwa besar dalam sejarah umat Islam, yaitu peristiwa Perang Badar, di mana ia juga dinamakan sebagai Yaumul Furqan, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an perang ini dengan namanya, yaitu Yaum Badr. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Anfal. Kebanyakan ayat-ayat di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di dalam sejarah ini. Dan di antara keagungan, kemuliaan perang Badar ataupun peristiwa-peristiwa peperangan bersejarah dalam kehidupan Nabi SAW adalah apa yang diriwayatkan daripada sahabat baginda Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bahwa beliau pernah mengatakan, kami mengajarkan kepada anak-anak kami peristiwa-peristiwa sejarah peperangan Nabi SAW sebagaimana kami mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Mereka fokus mengajarkan peristiwa-peristiwa bersejarah dalam kehidupan Nabi SAW sebagaimana mereka menghafalkan Al-Quran kepada anak-anak mereka, kerana peristiwa-peristiwa dalam sejarah Nabi SAW adalah pelaksanaan dari apa yang ada di dalam ajaran Islam, apa yang ada di dalam kehidupan Nabi SAW dalam peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan Nabi SAW pada peperangan-peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ia menjelaskan tentang amaliyah, bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ajaran-ajaran Islam. هذه الغزوة المباركة يعني فيها مواقف كثيرة وعظيمة، تكلمنا عن بعضها في الأسبوع الماضي ونكمل إن شاء الله اليوم. ومن المواقف التي نحتاج أن ندرسها في غزوة بدر موقف النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر. وبالمناسبة اليوم هو 17 من شهر رمضان، وهو يوافق يعني يوم غزوة بدر. يوم غزوة بدر كان يوم 17 من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي صبيحتها يعني بدر كيف كان حاله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشتد في الدعاء ويجتهد ويلح على الله عز وجل ويدعو بدعاء يعني طويل، ومنه يعني اللهم إن تهلك هذه العصابة يعني المجموعة من المسلمين فلن تعبد في الأرض أبدا، اللهم نصرك الذي وعدتني الله، وهكذا يدعو حتى أشفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فالتزم النبي يعني صلى الله عليه وسلم، يعني حضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، يعني خفف على نفسك وهون على نفسك فإن الله منجز لك ما وعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قرأ قول الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر.
Dan Perang Badar tentunya banyak perkara-perkara besar yang terjadi di dalamnya, dan kita telah membicarakan sebahagian dari perkara-perkara besar yang terjadi di dalam Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, atau tepatnya terjadi pada 17 Ramadan, dan kita tengah berada pada masa yang kita memperingati kemenangan umat Islam di dalam bulan yang mulia ini, di dalam perang yang besar ini. Di antara perkara yang besar berkaitan dengan Perang Badar adalah bagaimana keadaan Rasulullah SAW satu malam sebelum terjadinya Perang Badar. Bagaimana Rasulullah SAW, sikap dan keadaan Rasulullah SAW sebelum memulakan peperangan ini. Rasulullah SAW disaksikan oleh para sahabatnya. Rasulullah SAW memperbanyak doa di malam tersebut. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan, "Ya Allah, seandainya Engkau tidak memberikan kemenangan kepada kumpulan ini, maka dibimbangkan tidak akan ada lagi orang yang akan beribadah kepadamu. Jika umat Islam kalah pada peperangan tersebut, sudah tentu sudah tidak ada lagi orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, berikanlah kemenanganmu yang Engkau telah janjikan." Para sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, melihat keadaan Rasulullah SAW dan meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW meringankan ke atas dirinya, artinya agar Rasulullah SAW tidak terlalu memaksakan keadaan. Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mesti akan menunaikan apa yang Dia janjikan kepadamu." Maka kemudian Rasulullah SAW membaca ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur," yang bermaksud kumpulan tersebut, yaitu kumpulan orang-orang musyrik, mereka akan dikalahkan dan mereka akan melarikan diri. نتعجب من هذا الدعاء الشديد والاجتهاد في الدعاء، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثق تماما بالنصر، حتى أنه يعني كان يشير إلى الأماكن التي سيقتل فيها زعماء الكافرين. قال هنا مصرع أبي جهل وهنا مصرع أمية بن خلف، فما تعدى أحدهم مكان إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. رغم هذه الثقة الشديدة في النصر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو هذا الدعاء ويلح هذا الإلحاح الشديد. وهنا نتعلم معنى أن الدعاء لا ينبغي أن يكون عند الاحتياج فقط، وإنما الدعاء نفسه عبادة. الدعاء نفسه عبادة، والإنسان يعني يدعو الله عز وجل، لأنه الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فيدعو الله عز وجل فيشعره الدعاء بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وبأن الله هو المعطي، وبأنه عبد، وأن الله عز وجل هو ربه، هو الذي يعطيه. معنى الدعاء نفسه هو معنى عظيم، معنى جميل. ونحن في شهر الصيام، شهر الدعاء، وآية الدعاء جاءت وسط آيات الصيام، وللصائم دعوة ما ترد. فلذلك يا أيها الإخوة، اطرقوا باب الدعاء كثيرا، وادعوا وأنتم موقنون بالإجابة، وادعوا وأنتم يعني محتاجين إلى الدعاء وتشعرون بمعنى الدعاء نفسه، وليس لأنك تحتاج إلى ما تريده، ونحن كلنا محتاجون. لكن الدعاء نفسه معنى عظيم جدا وعبادة عظيمة جدا، ينبغي أن ننتبه لها ونتعلمها من حال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة غزوة بدر. Dan kita rasa heran dengan bagaimana sikap dan keadaan Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW sangat kuat dalam berdoa di malam hari sebelum peristiwa Perang Badar. Meskipun Rasulullah SAW tahu, meskipun Rasulullah SAW yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan. Bahkan para sahabat diberitahu oleh Rasulullah SAW tentang tempat-tempat terbunuhnya orang-orang musyrik Quraisy, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa bulan akan
terbunuh di tempat ini, fulan akan terkalahkan di tempat ini, fulan akan jatuh di tempat ini, dan semua terjadi sebagaimana yang diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat yakin akan kemenangan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita mengambil satu pengajaran yang besar, bahwa doa yang kita panjatkan, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan saja satu doa yang kita lakukan karena kita ada kepentingan, karena kita ada hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi doa yang kita lakukan, doa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa dengan penuh keyakinan bahwa kita adalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa. Kita yakin bahwa doa adalah ibadah. Doa yang membuat kita yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Dia yang Maha Memberi. Doa yang membuat kita yakin bahwa kita adalah seorang hamba dan Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Memberi. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan berkaitan dengan puasa, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ayat tentang doa. Ia menjelaskan kepada kita hubungan kaitan antara berdoa dengan ibadah puasa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan. Berdoalah bukan hanya kerana kita berhajat, memang kita sentiasa ada hajat, memang kita sentiasa ada keperluan. Tapi yang lebih penting adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana doa adalah ibadah. Kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meskipun pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tunaikan hajatnya kepada kita, sebab doa adalah ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Kita mempelajari dari keadaan Nabi SAW pada malam peperangan Badar, di mana Rasulullah SAW banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada perkara yang Rasulullah SAW telah mengetahui bahwa Allah telah memberikan kepadanya. الموقف الثاني الذي نسلط عليه الضوء في هذه الغزوة المليئة بالمواقف التي جعلها الله عز وجل يعني عظة لنا وعبرة أو عبر نأخذها من هذه الغزوة المباركة، موقف سيدنا الحباب بن المنذر. وسيدنا الحباب بن المنذر كان من الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم حدد موضع الجيش، جاء سيدنا الحباب قال: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته، يعني المكان الذي نزلته، أهو وحي من الله؟ يعني فلا نستطيع أن نتقدم أو نتأخر. إذا كان وحي من الله عز وجل إذن هو الحق وهو الخير، أم هو الرأي والحرب والمكيدة، أم هو الأخذ بالأسباب والرأي والحرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس وحيا، هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، وإنما تحرك بنا حتى نكون إلى أدنى بئر من آبار بدر، أدنى مكان من المياه، يعني أقرب مكان من المياه، فنأخذ نحن المياه ونبني حوضا كبيرا بحيث يكون يتيسر شرب الماء أثناء المعركة، ولا يستطيع الكفار أن يجدوا ماء، يعني فبعدما أخذنا كل الآبار وجعلناها خلفنا فيعطشون أثناء المعركة، فيكون ذلك إضعافا لهم. فالنبي وافقه على هذا الأمر وقال يعني بالتقدم وأن يفعلوا مثل ما أشار الحباب بن المنذر، وهذا من بركة الشورى. Di antara perkara yang juga terjadi di dalam Perang Badar yang kita akan mengambil pengajaran besar adalah perkara yang terjadi pada sahabat Nabi SAW, Hubab bin Munzir radhiyallahu an, sahabat Nabi SAW yang berada bersama dengan Nabi SAW di dalam Perang Badar. Dan ia berkaitan dengan perkara di mana Rasulullah SAW sebelum peperangan bermula, Rasulullah SAW telah menentukan satu tempat untuk Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat menetap. Rasulullah SAW telah tentukan satu tempat untuk mereka berhimpun di sana. Maka berkatalah sahabat baginda SAW Hubab bin Munzir radhiyallahu an, ya Rasulullah, tempat yang engkau tetapkan ini
Adakah ia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau ia adalah pandangan tipu daya dalam peperangan? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ia adalah pandangan, ia adalah tipu daya dalam peperangan, ia bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat baginda Hubab bin Munzir radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini bukanlah tempat yang tepat." Beliau mencadangkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar membawa seluruh pasukan maju ke hadapan ke tempat yang paling hampir dengan perigi-perigi yang ada di dekat Badar, sehingga kita boleh dengan mudah mendapatkan air tersebut dan ia jauh dari jangkauan musuh, sehingga ketika perang nanti akan berkepanjangan, kita boleh dengan mudah mendapatkan bekalan air dan musuh tidak mudah untuk mencapai air. Apa yang dicadangkan oleh sahabat Nabi SAW tersebut dibincangkan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, dan Rasulullah SAW bersetuju dengan pandangan tersebut. Dan disitulah salah satu dari jalan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana syura, perbincangan untuk mencapai satu keputusan, telah pun dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan sebagai seorang pemimpin. Dan ini adalah di antara keberkatan syura yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الموقف الثالث يا أيها الأحبة الذي نسلط الضوء عليه في غزوة بدر المباركة هو قبل المعركة أيضا، هو موقف سيدنا عمير بن الحمام. عمير بن الحمام من الأنصار رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحمس الجيش ويبشرهم ويحضهم على القتال ويحرض المؤمنين على القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله: إنه ليس بينكم وبين الجنة إلا أن تقاتلوا هؤلاء الكفار، فمن قتل منكم دخل الجنة. فسيدنا عمير بن الحمام قال: بخ بخ. وبخ بخ يعني كلمة تعجب، يعني لست أدري يعني في اللغة المالوية كيف ستكون، لكنها مثل عندنا في العامية في مصر يعني ياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قول بخ بخ؟ لماذا تتعجب؟ فقال عمير رضي الله عنه: يا رسول الله، ما يعني ليس لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها، رجاء أن أكون من أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت من أهلها، أنت من أهل الجنة. وهنا تجهز سيدنا عمير للقتال، وكان معه تمرات يأكلها ليتقوى على القتال والمعركة. ثم نظر إلى هذه التمرات في يده وقال: لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، يعني أنا سأظل إلى أن آكل هذه التمرات، لا الجنة أقرب من ذلك. رمى التمرات من يده وانطلق مع بداية المعركة يقاتل قتالا شديدا حتى استشهد رضي الله عنه، وكان أول واحد من الأنصار استشهد مع بداية المعركة. Di antara perkara yang terjadi sebelum mula peperangan adalah apa yang terjadi pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu an, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam himpunkan para sahabat, berikan kepada mereka berita gembira akan kemenangan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka bahwa tiada jarak antara kamu semua dengan surga melainkan peperangan ini. Maka Sayyiduna Umair radhiyallahu an mendengar perkataan Nabi SAW bahwa jarak antara mereka dengan surga adalah jarak yang sangat hampir. Sayyidina Umar mengungkapkan satu ungkapan ta'ajub. Dia mengucapkan bakhin yang boleh bermaksud yang artinya ketika dia mengungkapkan ungkapan tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang kau buat ini, apa yang kau ucapkan ini? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mengucapkannya, saya tidak melakukan perkara tersebut, melainkan kerana saya berharap agar saya dimasukkan di antara orang-orang yang masuk ke dalam surga.
Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, engkau adalah di antara orang yang akan masuk ke dalam surga. Para sahabat bersedia untuk peperangan, para sahabat masuk di dalam peperangan dengan keberanian, para sahabat berjuang di dalam peperangan tersebut, dan Sayyiduna Umair radhiyallahu an ketika dalam peperangan tersebut dia teringat akan beberapa butir kurma yang berada di dalam poketnya. Di dalam peperangan tersebut dia memandang ke dalam poketnya dan melihat beberapa butir kurma tersebut, dan dia mengatakan, demi Allah, jarak antara saya dengan surga adalah lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara kurma ini kepada mulut saya. Dia buang butiran-butiran kurma tersebut dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberanian, dan dia menjadi orang yang pertama mati syahid di kalangan kaum Ansar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. وقبل أن نغادر هذا الموقف أحب أن نتعلم منه شيئا مهما، ألا وهو أهمية التحميس للجيش، الجانب المعنوي، لأن القتال يقوم على قوة الإرادة، على انشراح الصدر، هذا هو المهم. فالتحميس والتوجيه المعنوي والجانب الإعلامي مهم جدا في المعركة، ولذلك في القرآن أو في السنة أن تقرأ على المجاهدين سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في المعركة، لأنها تذكرهم بالجنة وفيها ذكر الجنة والآخرة وأهمية الجهاد في سبيل الله. فهذا مهم جدا. الشيء الثاني الذي نتعلمه من هذه قصة سيدنا عمير رضي الله عنه مسألة أن المقاتل لا ينبغي أن ينظر إلا إلى الجنة، يعني الجنة أمامه، ليس يرغب في دنيا الذي يقاتل وفي قلبه الدنيا والعودة والأهل والمال، هذا ترتجف يده أثناء القتال، يخاف من الموت. أما الذي لا ينظر إلا إلى الجنة ويعلم أنه ما بينه وبين الجنة إلا أن يستشهد في سبيل الله، فهذا سيكون قتاله قتال الأبطال، قتال الملاحم. لماذا؟ لأنه ليس عنده هدف إلا الجنة، وبهذا كانت جيوش المسلمين أقوى الجيوش عند المواجهة. Juga di antara perkara yang perlu kita pelajari dari peristiwa tadi adalah Rasulullah SAW sentiasa memberikan semangat kepada para sahabatnya sebelum memulakan peperangan. Karena peperangan ianya dibina di atas kekuatan semangat dan juga kelapangan dada, bukan sesuatu yang dibina atas paksaan. Dan Rasulullah SAW di dalam sunnahnya banyak memberikan semangat kepada para sahabatnya, sehingga sangat digalakkan bagi umat Islam untuk membacakan surah-surah yang di dalamnya terkandung galakan untuk berperang di jalan Allah sebelum memulakan peperangan. Di antaranya surah Muhammad, karena di dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah tidak sepatutnya memandang melainkan kepada surga. Jika yang mereka pandang adalah dunia, maka kebimbangan dan ketakutan yang akan ada di dalam hati mereka. Orang yang berjuang di jalan Allah tidak sepatutnya melihat melainkan kepada surga. Orang yang melihat dan memandang kepada surga, maka dia tidak akan takut akan kekalahan, tidak akan takut akan kematian, karena yang menjadi tujuannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam sejarah umat Islam adalah pasukan yang paling berani di dalam peperangan, karena mereka mengetahui bahwa peperangan tersebut adalah sesuatu yang tengah memisahkan jarak antara mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. وبقي يعني موقفان اسمحوا لي يعني أن أذكرهما لكما في غزوة بدر، والمواقف كثيرة لكن يعني لضيق الوقت. الموقف الأول يا أيها الإخوة هو مصرع أبي جهل. مصرع أبي جهل. أبي جهل كما تعلمون كان صنديدا من صناديد الكفر، وكان زعيم مكة، ويعني تعلمون قصته، وفرعون هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قتل أبو جهل؟ لم يقتل على يد عمر بن الخطاب أو على يد أبي بكر الصديق أو على يد رجل من كبار الصحابة،
وإنما أذله الله عز وجل في مقتله، حتى أنه قتل بيد غلامين دون 20 شابين صغيرين، ومع ذلك يقتل بهما. والقصة كما يرويها سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أنه بينما هو واقف في الصف قبل بدء المعركة، إذا به يجد عن يمينه وشماله شابين غلامين عن شابين صغيرين، فقال له: يا عماه يا عماه، أين أبو جهل؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: فسألتهما: لماذا تبحثان عن أبي جهل؟ قال: سمعنا أنه كان يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذيه، فوالله لو رأيناه لا يفارق سوادنا سواده حتى يهلك أحدنا، يعني لا نتركه حتى نقتل أو نقتله. فسيدنا عبد الرحمن يعني أعجب بهما جدا، وأشار لهما إلى أبي جهل، وقال لهما: إن أبا جهل في وسط هذه الحرجة، والحرجة أو الحرجة يعني الحماية، مجموعة يحمونه من أهله وقبيلته. فانطلق الفتيان نحو أبي جهل، وسأكمل لكم بقية القصة. Dan juga di antara perkara yang menarik, perkara yang memberikan pengajaran besar di dalam peristiwa Perang Badar adalah peristiwa yang berkaitan dengan kematian Abu Jahal, dan ia sudah tentu kita kenal sebagai salah seorang inti dari kekufuran di Mekah, salah seorang dari pemimpin orang musyrik di Mekah, orang yang digelar sebagai Fir'aun bagi umat ini. Bagaimana Abu Jahal terbunuh? Dia terbunuh bukan dengan tangan Umar bin Khattab, bukan juga terbunuh dengan tangan Abu Bakar Siddiq, bukan juga terbunuh dengan tangan Ali bin Abi Thalib, bukan juga terbunuh dengan tangan sahabat-sahabat Nabi SAW yang besar. Tapi dia terbunuh oleh dua orang pemuda. Dua orang pemuda yang umur mereka pada ketika itu tidak sampai 20 tahun. Peristiwa ini diceritakan oleh sahabat Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf menceritakan bahwa sebelum memulakan peperangan, Abdurrahman bin Auf mendapatkan di tepinya ada dua orang pemuda. Dan dua orang pemuda itu berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai pakcik, ya amma," yang bermaksud wahai pakcik, "mana satu Abu Jahal?" Kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya kepada dua pemuda tersebut, "Apa yang awak nak dari Abu Jahal?" Dua pemuda itu menjawab, "Kami mendengar bahwa dia telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan perang ini sehingga kami mati atau dia yang mati." Maka Abdurrahman bin Auf menunjukkan kepada kedua pemuda tersebut mana satu Abu Jahal, mana satu orang yang mereka inginkan. Abdurrahman bin Auf menunjuk ke tengah-tengah kumpulan orang-orang musyrik di satu bahagian di mana ada perlindungan yang banyak, perlindungan yang besar. Abdurrahman bin Auf berkata kepada kedua pemuda tersebut, orang yang berada di tengah kumpulan itu, orang yang berada di tengah-tengah perlindungan itulah orang yang engkau mahu. Disitulah Abu Jahal. Kemudian mulalah terjadi peperangan. انطلق الغلامان الغلامين نحو أبي جهل، وهما اسميهما معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء. انطلق هذين الغلامين نحو أبي جهل مع بداية المعركة كالسهمين، ولم يبالي بالحماية التي حوله، وأخذ يقاتله حتى وصل إلى أبي جهل، فضربه معاذ بن عمرو بن الجموح ضربة أطنت قدمه، يعني قطعت قدمه. وقام عكرمة بن أبي جهل يدافع عن أبيه، فضرب معاذا بن عمرو بن الجموح ضربة قطعت يده، وبقيت يده معلقة بجلدة في كتفه، وأخذ يقاتل بقية اليوم حتى يعني ضايقته هذه اليد المعلقة.
فوضعها تحت قدمه ثم تمطى حتى قطع الجلدة وبقي يقاتل، ولم يستشهد في هذه المعركة معاذ رضي الله عنه، بيد واحدة أكمل المعركة. أما معوذ رضي الله عنه فهو بعد الضربة التي ضربها معاذ لأبي جهل أكمل عليه وضربه ضربة أخرى فصرعه. العبرة هنا يا شباب أنه أبو جهل هذا الصنديد يقتل على يد غلامين، وكأن الله عز وجل يذله في مقتله. وقد كان العرب أو العربي يفتخر إذا قتل على يد نديده، على يد نده، على يد بطل من الأبطال، يقول يعني أنا معذور أني قتلت على يد بطل. أما أبو جهل قتل على يد غلامين صغيرين فأذله الله عز وجل في مقتله. ثم في النهاية، في نهاية المعركة، جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوجد أبا جهل بين القتلى، فصعد على يعني صدره وحدث بينهما حوار سأقصه عليكم. Maka kedua pemuda ini, yang satu bernama Mu'adz bin Amr dan yang satunya bernama Muawidh bin Afra, keduanya bergerak menuju ke Abu Jahal. Keduanya bergerak dengan pantas sebagaimana panah yang keluar dari busurnya. Keduanya hanya memiliki satu tujuan, untuk mengalahkan Abu Jahal. Maka mula Mu'adz memainkan pedangnya sehingga tidak memperdulikan golongan orang-orang yang tengah mempertahankan Abu Jahal. Dengan kepandaiannya memainkan pedang, dia berhasil menusuk salah satu dari kaki Abu Jahal, tetapi pertahanan Abu Jahal, diantaranya anak kepada Abu Jahal, yaitu Ikrimah, mempertahankan ayahnya dan berhasil memutuskan ataupun memotong salah satu dari tangan Mu'adz, dan Mu'adz melanjutkan peperangan tersebut sehari dengan satu tangan sahaja. Adapun sahabat beliau yaitu Muawidh melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Mu'adz dan berhasil mengalahkan serta membunuh Abu Jahal. Orang-orang Arab dahulu, mereka selalunya bangga apabila mereka dikalahkan oleh musuh yang kuat. Apabila Abu Jahal dibunuh oleh Umar ataupun dibunuh oleh Abu Bakar, maka boleh jadi itu satu kebanggaan bagi mereka di dalam peperangan, sebab mereka dikalahkan oleh orang yang kuat, oleh orang yang sudah berpengalaman dalam berperang. Tapi Allah Subhanahu wa taala hinakan Abu Jahal dengan dia dikalahkan oleh kanak-kanak ataupun tepatnya oleh remaja-remaja, pemuda-pemuda yang mungkin itulah peperangan pertama kali yang mereka ikuti. Kemudian di akhir peperangan, ketika orang-orang musyrik telah pun terkalahkan, sahabat Nabi SAW Abdullah bin Mas'ud menjumpai bangkai Abu Jahal, dan kemudian terjadi satu perkara yang akan diceritakan oleh Syekh insyaallah. كان عبد الله بن مسعود يعمل في مكة قبل الهجرة راعيا للغنم، وهي مهنة متواضعة عنده، يعني كان أجيرا أو خادما، وكان نحيفا أيضا، حتى أن الصحابة يعني كانوا يضحكون من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما أثقل في الميزان من جبل أحد يوم القيامة. المهم أن سيدنا عبد الله بن مسعود بهذه الصفة صعد فوق صدر أبي جهل، وأبو جهل ما زال يعني به بقية من حياة، فقال له أبو جهل بكبر وغرور حتى في آخر لحظات عمره، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني يستهزئ به. فلمن الدولة اليوم؟ من الذي انتصر؟ فقال سيدنا عبد الله بن مسعود قد أخزاك الله ومن معك ونصر الله دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت النهاية أن قطع عبد الله بن مسعود رأس أبي جهل وحملها إلى المسلمين أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبشره بمقتل أبي جهل، بعدما يعني أخبره معاذ ومعوذ أنهما أيضا هما من قتله. والمعنى هنا أن من أعزه الله فلا مذل له، وأن من أذله الله عز وجل فلا معز له.
من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أراد الله عز وجل أن يرسل، أو يعني لعله أراد أن يرسل رسالة إلى كل متكبر وكل طاغية أن أبا جهل الذي كان زعيم المشركين يقتل على يد غلامين، ثم يقطع رأسه سيدنا عبد الله بن مسعود الذي كان راعيا للغنم، لأن الله أراد أن يذله فقتله في قلب حمايته وفي قلب جيشه. فنسأل الله عز وجل أن يعزنا بذلك بالإسلام. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah seorang sahabat yang berasal dari Mekah. Masa dia di Mekah dahulu adalah seorang pemuda yang bekerja untuk menggembala binatang-binatang ternak milik para penduduk Mekah. Maka dia berasal dari keluarga yang miskin. Dia bekerja kesehariannya di peternakan masyarakat Mekah. Dan apa yang terjadi ketika Abdullah bin Mas'ud melihat Abu Jahal sudah terjatuh di dalam peperangan tersebut, dia menyangkanya Abu Jahal telah pun mati, tapi ketika dia mendekat masih ada sisa-sisa kehidupan pada Abu Jahal. Abu Jahal yang kenal dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menghinakan Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan ketika itu Abdullah bin Mas'ud tengah memijak badan Abu Jahal. Abu Jahal berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, meskipun dia tengah berada dalam keadaan seperti itu, berkata dengan penuh kesombongan, engkau telah naik satu tempat yang besar, wahai penggembala ternak. Dia masih sempat menghina Abdullah bin Mas'ud, meskipun tengah berada di ujung kematian. Abdullah bin Mas'ud dengan beraninya memenggal kepalanya dan membawa kepalanya kepada kumpulan orang-orang yang beriman. Di sini kita melihat sesuatu perkara. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berikan kehinaan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada mereka kehinaan. Sesiapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada sesiapa pun yang boleh menghinakannya. Sesiapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada sesiapa pun yang boleh memberikan kepadanya kemuliaan. Abu Jahal memilih untuk mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala hinakan dia. Allah Subhanahu wa taala hinakan dia dengan terbunuhnya di tangan orang-orang yang dia anggap hina, di tangan pemuda-pemuda dan di tangan seorang sahabat yang dulu dihina oleh Abu Jahal dengan keadaan fisikalnya yang lemah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan di dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemuliaan di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di dunia dan di akhirat. من عجائب من عجائب تدبير الله عز وجل أن معوذ بن عفراء الذي لم تقطع يده استشهد في هذه المعركة في غزوة بدر. أما معاذ الذي قطعت يده والذي ضرب أبا جهل أولا بقي حتى خلافة عثمان، يعني عاش وبقي حتى خلافة عثمان رضي الله عنه. وعكرمة بن أبي جهل أسلم بعد ذلك، وكان هو ومعاذ يعني في جيش المسلمين كتفا بكتف ورفيقين يعني في القتال. وهكذا الإسلام يغير النفوس. بعدما كان عدوين في معركة بدر صار عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه ومعاذ بن عمرو بن الجموح يقاتلان في جيش المسلمين مع بعضهما. الولاء لله ولرسوله وللإسلام، وليس لنسب ولا لعرق ولا لجنس ولا لأي شيء من هذه الأمور. Dan di antara perkara yang menarik juga terjadi di dalam peperangan ini berkaitan dengan dua orang pemuda tadi, yaitu Muaz dan Muawiz. Muawiz bin Afra yang tidak terluka ketika mereka membunuh
Abu Jahal, beliau mati syahid di dalam peperangan ini. Sedangkan Mu'adz radhiyallahu an yang terputus tangannya di dalam peperangan tersebut, dia berkekalan hidup dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya sehingga masa pemerintahan kekhalifaan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan juga anak yang menariknya juga adalah anak kepada Abu Jahal, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal, masuk Islam dan cantik keislamannya. Dan dua orang ini, Mu'adz dan juga Ikrimah, yang dahulu dalam perang Badar adalah dua orang yang saling bermusuhan, di mana tangan Mu'adz adalah putus karena terkena pedang Ikrimah. Tapi dua orang ini selepas Ikrimah masuk Islam adalah dua orang yang bekerja sama di dalam peperangan untuk mempertahankan Islam, di dalam peperangan-peperangan yang terjadi. Selepas itu, kedua orang ini sentiasa berada di barisan yang sama, di dalam barisan umat Islam, di dalam peperangan. Ia menunjukkan bahwa ketundukan mereka bukan pada keluarga, ketundukan mereka bukan kepada kabilah, ketundukan mereka adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada agama Islam. واستشهد عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه في يوم اليمامة في مواجهة مسيلمة الكذاب في معركة اليمامة، فكان ختم الله عز وجل له بالشهادة في سبيل الله. الموقف الأخير الذي أريد أن أذكره من غزوة بدر يا شباب، موقف سيدنا سواد بن غزية رضي الله عنه، هو أحد الصحابة وله موقف عجيب في هذه الغزوة، يعني يهز القلوب هزا. سيدنا سواد كان واقفا في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يجهز الصفوف ويسويها قبل بدء المعركة حتى تكون صفوف المسلمين منظمة، كما قال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سيدنا سواد كان يعني متقدما في الصف قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيده كان قوسا أو سهما، ف يعني لمس به بطن سواد وقال: استوي يا سواد، يعني قف في الصف معتدلا. فسيدنا سواد إذا به يعني يقول: أوجعتني يا رسول الله، وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني، أقدني يعني أعطني حقي ومقابل هذه الضربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد وهو الرسول وهو خير خلق الله، إذا به يكشف عن بطنه الشريف ويقول: اقتدي يا سواد، خذ حقك، يعني أوجعني كما أوجعتك. فإذا بسيدنا سواد رضي الله عنه يكب على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول: ما حملك على ما فعلت؟ لماذا فعلت هذا؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، يعني الجهاد، وأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك. ويعني هذه المشاعر العالية وهذا الاقتراب من الجنة وهذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يعني كانت في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يعني مستعدين أن يفدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم. ويعني سيدنا سواد لم يستشهد في هذه الغزوة، وإنما يعني عاش بعد ذلك طويلا رضي الله عنه. Dan di antara peristiwa terakhir yang kita ingin kongsikan berkaitan dengan Perang Badar adalah peristiwa yang terjadi pada Sayyidina Sawad, di mana Rasulullah SAW selalunya sebelum memulakan peperangan, dia akan membariskan para sahabatnya. Maka para sahabat berbaris di dalam barisan mereka. Tapi dalam barisan tersebut, Sayyidina Sawad berdiri ke depan, di depan dari barisan. Maka Rasulullah SAW dengan tongkat kayu yang ada di tangannya memukul perut Sayyidina Sawad, memerintahkannya agar mundur untuk meluruskan barisan. Maka Sayyidina Sawad berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, engkau telah menyakiti saya dan saya ingin membalasnya." Maka Rasulullah SAW tanpa ada keraguan, Rasulullah SAW memberikan
perutnya kepada Sayyidina Sawad untuk dia balas perbuatan yang Rasulullah SAW lakukan kepadanya. Tapi Sayyidina Sawad bukan memukul perut Rasulullah SAW, dia memeluk Rasulullah SAW, meminta agar dia berkata kepada Rasulullah SAW, ini adalah peperangan yang boleh jadi ia adalah masa terakhir saya dalam kehidupan di dunia, dan saya mahu agar perkara terakhir yang terjadi pada saya di dalam kehidupan dunia ini adalah kulitku menyentuh kulitmu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harapan mereka agar mendapatkan keberkatan dari perbuatan mereka, dari kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun di dalam peperangan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagi memberikan syahadah kepada Sayyidina Sawad, dia dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala beberapa masa selepas peristiwa tersebut. وختاما يا شباب، يعني غزوة بدر مليئة بالمعاني، لكن لو أننا ندرسها جيدا سيبث هذا في قلوبنا معاني المحبة لهذا الدين، ومعاني الشعور بكم الجهد والمشقة والتعب والجهاد الذي خاضه المسلمون لأجل ماذا؟ لأجل أن يصلنا هذا الدين، أن يصلكم في ماليزيا وفي إندونيسيا، وأن يصلنا في مصر، وأن يصل إلى كل أرض الدنيا. والآن يا شباب أين جهادنا نحن؟ هل هناك جهاد في العلم؟ هل نتعب يعني لأجل مجالس العلم ولأجل القراءة ولأجل الدعوة ولأجل أن نعلم الناس؟ أين جهادنا نحن؟ كما نذكر جهاد الصحابة وغزوة بدر وبذلوا أرواحهم، كيف لا نبذل وقتنا؟ نحن في هذه الأيام نقترب من العشر الأواخر من شهر رمضان وفيها ليلة القدر، لذلك كما نتذكر غزوة بدر وببركة هذا المجلس الذي نذكر فيه الجهاد نريد أن نجاهد أنفسنا وأن ننتصر على ضياع الأوقات، وأن نستفيد بهذه الأيام المباركة ونجتهد فيها، لعل الله عز وجل أن يرزقنا فيها سعادة لا نشقى بعدها أبدا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Dan sebagai penutup, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perang Badar adalah perang yang mulia, perang yang menjelaskan bagi kita tentang nilai-nilai kecintaan kepada agama, nilai-nilai kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nilai-nilai perjuangan yang telah dilalui oleh umat Islam, nilai-nilai perjuangan yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar agama ini boleh sampai ke semerata dunia, agar agama ini boleh sampai ke Indonesia, ke Malaysia, boleh sampai kepada kita. Jika kita tahu tentang perjuangan mereka, maka yang perlu kita tanyakan kepada diri kita adalah apa perjuangan kita untuk agama ini. Bagaimana kita memperjuangkan masa kita untuk agama ini? Bagaimana kita memanfaatkan waktu kita untuk agama ini? Bagaimana perjuangan kita di 10 ataupun di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan ini? Bagaimana kita berjuang untuk menghadapi masa yang telah kita sia-siakan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bagaimana perjuangan kita untuk agama ini? Bagaimana perkara yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan agama ini? Kita mahu agar kita memiliki perjuangan agar kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, kebahagiaan yang tiada kesusahan padanya. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah penghujung dari pertemuan kita dan semoga kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita pelajari dan semoga kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita pelajari, dan kita berterima kasih kepada Fadilatul Syekh atas ilmu yang telah dikongsikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah terima amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan di dalam diri kita nilai-nilai perjuangan yang telah ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada diri para sahabatnya. Kita boleh mengikhlaskan diri kita untuk agama, memperjuangkan masa kita untuk agama, diri kita untuk
memuliakan agama yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan dengannya diri kita dan ahli keluarga kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita sampai kepada penghujung pertemuan dan kita akan meminta Fadilatul Syekh untuk menutup majlis ilmu ini. Ya Fadilatul Syekh, syukran ala hadhihi al-muhadarah al-mubarakah al-qayyimah. Nas'alullah azza wa jalla an yubarik fik wa fi ahlika wa fi ilmika wa kalimah wa nakhtim biha al-majlis. Tafadhal. نعم، يعني الكلمة هي أهمية العلم وقيمة العلم. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم كان أسر 70 في غزوة بدر من المشركين، فكان منهم من يجيد القراءة والكتابة. فكان إذا واحد أراد أن يفدي نفسه وليس عنده مال، النبي أمره أن يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة ويفدي نفسه. فالكلمة يا شباب التي أختم بها في هذه الأيام المباركة أهمية العلم. أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. أين نحن من هذا العلم النافع الذي يزيل الجهل عن الناس ويفهمهم حقائق دينهم وينظر إلى التاريخ الإسلامي بالنظرة لغة العصر والنظرة المعاصرة، ويحول هذا التاريخ إلى واقع وإلى تطبيق حتى يعود عز المسلمين والإسلام مرة أخرى. فيعني أحثكم وأدعوكم يعني إلى بذل الجهد في طلب العلم، وهذا باب كبير جدا من أبواب الخير، ولا تحرمونا يعني من دعواتكم وفي هذه الأيام المباركة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا. Syekh, dalam penutup saya menjelaskan tentang kepentingan dan keutamaan ilmu, di mana di antara contohnya di dalam perang Badar, Nabi SAW berhasil menawan 70 orang musyrik di dalam peperangan tersebut yang kalah dalam peperangan, di mana Rasulullah SAW memutuskan siapa di antara mereka yang tidak dapat menebus untuk membebaskan mereka, maka Rasulullah SAW perintahkan siapa di antara orang-orang musyrik tersebut yang ditawan dan ada kepandaian untuk membaca dan menulis, maka Rasulullah SAW akan membebaskan mereka jika mereka boleh mengajarkan masing-masing 10 orang muslim untuk menulis dan membaca. Ayat pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW juga ayat Iqra, yaitu bacalah. Dan dengan demikian kita perlu belajar, perlu membaca tentang sejarah kita, dan kita boleh mengubah sejarah tersebut menjadi satu realiti yang membawa kepada kejayaan Islam dan umat Islam. Dan di akhir, Syekh meminta kepada kita semoga kita boleh mendoakan kebaikan untuknya, dan kita akan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang Kau terima. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa ahli keluarga kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa sahabat-sahabat kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Ya Allah, terimalah puasa kami. Ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filastin. Allahumma ansurhum ala a'daihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma azil asyirka wal musyrikin. Allahumma zim a'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.